Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nabda hadzal majlis qiraati ummul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. أما بعد. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita rafakkan kesyukuran kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan kita pada malam ini dapat bersama-sama hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala melaksanakan tuntutan solat fardu berjamaah. Dan selagi kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat mengimarahkan masjid sebagaimana yang kita sedia lalui sebelum ini, beberapa hari kita ditutup masjid dan kita masih lagi diberikan kesempatan ini. Hari ini kita dimaklumkan bahawa PKP dilanjutkan lagi selama 2 minggu. Jadi tuan-tuan fikir-fikirlah sendiri. Kita teruskan berdoa kepada Allah Ta'ala. Kita teruskan mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Mudah-mudahan kita mengharapkan Allah mengangkat wabak penyakit ini dan kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, insya-Allah malam ini kita sambung kuliah kita iaitu fiqh munakahat, sambungan daripada tajuk yang lalu. Kita belum habis lagi tajuk wanita yang haram dikahwini. Kita belum habis lagi. Kita baru selesai 2 tajuk kecil, iaitu wanita yang haram dikahwini selamanya. Yang pertama, kerana nasab keturunan. Kita dah selesai bincang dah pada bulan yang lepas. Yang kedua, haram dikahwini kerana persemendaan. Persemendaan, musaharah disebut. Jadi malam ini kita sambung haram dikahwini kerana susuan. Ar-radha'ah. Susuan. Ada yang kat sini ada adik-beradik susuan ke? Atau isterinya pernah nyusukan anak orang lain ke, ada sini tuan-tuan? Tak ada ya? Mungkin susahlah sekarang, zaman sekarang ni nak cari orang menyusu dengan orang lain tu. Mungkin ada, tapi bilangannya mungkin taklah ramailah. Tapi kalau dulu-dulu yang dipahamkan, memang ada.
orang menyusukan anak orang lain. Jadi benda ni kena faham bab hukum hakam. Walaupun dia hanyalah membabitkan kita menyusukan budak, tetapi dia terbabit dengan hukum hakam. Ya. Dalil tentang menyusukan anak atau menyusukan budak anak orang lain ini, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha alaikum. Kalau kamu nak menyusukan anak kamu kepada orang lain pun tak ada masalah. Maknanya mungkin atas faktor-faktor tertentu, mungkin kesusahan ke, atau dia tak ada susu badan ke dan sebagainya, dia serah kepada orang lain, dan orang lain yang jaga ni dia pula memang ada susu dan dia boleh menyusukan baby, dia pun menyusukan baby. Jadi maka berlakulah situasi ar-radha'ah, penyusuan itu, tuan-tuan. Baik. Jadi malam ni kita bicara tentang haram dari sudut susuan. Disebut ada 7 golongan haram dari sudut susuan. Haram dari sudut susuan itu. Dia susuan ni sama juga macam biasa ni, macam kita biasa. Maknanya apa yang haram dari sudut nasab, haram juga dari sudut susuan itu. Maknanya kalau kita haram berkahwin dengan ibu kandung kita, sama juga kita haram berkahwin dengan ibu susu kita, ibu susuan kita. Kalau kita haram berkahwin dengan kita kata ibu saudara kita, sama ada sebelah ibu atau sebelah bapa, maka sama juga hukumnya, kita juga haram berkahwin dengan ibu saudara kepada ibu susu kita. Maknanya adik-beradik kepada ibu susu kita. Dia sama je. Jadi kalau nak mudah faham, buang perkataan susuan tu, dia akan jadi sama. Ibu susuan, buang susuan tu jadi ibu. Ibu saudara susuan, buang perkataan susuan, dia akan jadi ibu saudara. Jadi kita boleh tak kahwin dengan ibu saudara? Tetap tak boleh. Gitu. Tapi ada beberapa hal yang kita perlu faham. Dia ada perbezaan beberapa situasi. Nanti kita akan bincangkan. Baik, yang pertama, baik, kita sebut dulu. Hubungan penyusuan. Terdapat 7 golongan perempuan yang haram dikahwini kerana penyusuan. Di dalam Al-Quran disebutkan 2 golongan sahaja. Manakala bakinya dijelaskan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sikit tuan-tuan, bagaimana kita nak jadikan dia anak susuan? Syaratnya yang pertama, dia mesti menyusu umurnya sebelum 2 tahun. Maknanya dia bukan lebih 2 tahun lah. Kalau nyusu umurnya udah darjah 3, tak mahu jadi ibu susu kan. Ini anak susuan saya. Bila nyusunya? Masa darjah 3, tak mahu kan. Ada ke pun tak ada kan. Mesti 2 tahun. Umur 2 tahun ke bawah. Yang kedua, mesti syaratnya 5 kali kenyang. Syarat ni ada perbezaan pandangan ulama lah. Pandangan mazhab Maliki kata tak kira, asal dia menyusu sikit pun dah dikira ibu susuan, anak susuan. Walau dia minum sekali je, lepas tu tak ada minum dah susu, itu dah dikira anak susuan. Bagi mazhab Syafi'i, mengambil kira 5 kali susuan kenyang, 5 kali kenyang istilahnya. 5 kali kenyang. Mazhab Daud Zahiri kata 3 kali, memadai 3 kali. Jadi kita pegang mazhab Syafi'i kata 5 kali kenyang, sekurang-kurangnya. Barulah menepati syarat dia boleh jadi susuan, anak susuan kita.
Apa dia? Umur tu Al-Quran dah tetapkan. Wallahu alam. Ada perkara yang kita boleh mengetahui hikmahnya. Ada perkara yang wallahu alam. Ya. Mungkin boleh dikajilah. Tapi dalam Al-Quran penyusuan tu pun memang 2 tahun. Penyusuan anak sendiri tu pun memang 2 tahun. Jadi sebab tu syarat susuan tu umur 2 tahun. Ada selebihnya wallahu alam. Apa hikmah 2 tahun tu? Baik, yang pertama yang diharamkan dari sudut ar-radha'ah penyusuan itu ialah ibu susuan. Maknanya seorang anak yang menyusu dengan ibu tumpang tu, ibu susuan itu, dia haram, dia anak lelaki lah, dia haram berkahwin dengan ibu susuan dia. Sama macam ibu kandung lah, haram kahwin dengan ibu kandung dia. Okey. Ibu susuan ialah perempuan yang telah menyusukan anak orang lain. Dia haram dikahwini anak susuan tersebut, termasuk ibu kepada ibu susuan, nenek kepada ibu, dan nenek sebelah bapa. Sama macam yang asal, yang keturunan dulu. Ya. Okey, kita tolak tepi dulu yang susuan ni supaya tak pening. Kita kembali kepada asal, haram dari sudut nasab keturunan. Kita haram kahwin ibu kita. Okey, tu jelas kan? Kita juga haram kahwin kepada nenek kita. Maknanya mak kepada ibu. Haram. Kita juga haram berkahwin nenek sebelah bapa. Maknanya mak kepada ayah kita. Jadi itu keturunan kita lah, maknanya asal. Kalau susuan, sama juga begitu. Cuma dia letak perkataan susuan je lah. Ya. Si A ini, lelaki lah. Mamat ini, dia menyusu dengan mak susuannya, Minah nama dia. Okey. Secara automatik Minah ialah ibu susuan kepada Mamat. Mamat bila dah besar, dia tak boleh kahwin dengan ibu susuan dia. Okey. Mamat juga tak boleh kahwin dengan ibu kepada Minah ni, nenek lah. Istilahnya nenek susuan lah. Mamat ni juga tak boleh kahwin dengan nenek sebelah bapa susuan. Maknanya suami kepada ibu susuan ni ada mak. Faham dah tuan-tuan? Nak lukis juga ke? Ini belum complicated, ini senang-senang kan. Ini kategori basic lagi. Nanti yang complicated baru saya lukis. Sama aja. Cuma beza dia ada susuan. Istilah susuan. Okey, selesai tu. Itu clear. Yang kedua, saudara perempuan susuan. Saudara perempuan susuan, adik-beradik susuan. Kita seorang lelaki haram berkahwin dengan adik-beradik susuan, satu ibu susu. Haram berkahwin. Itu yang asas dulu. Mereka adalah perempuan lain yang menyusu dengan ibu kita. Ni mak kepada budak lelaki. Mak kandung lah kepada budak lelaki. Dia ada seorang anak lelaki lah. Dan adalah anak-anak yang lain. Mari ada seorang budak perempuan. Bukan anak dia lah, orang lain lah. Menyusu dengan mak ni tadi. Mak kepada lelaki. Mak mamat lah sebenarnya itu tadi. Okey. Atau kita menyusu dengan ibunya. Maknanya yang tadi yang mula-mula situasinya anak kandung dia lelaki, mari perempuan lain menyusu dengan dia. Jadi anak dia yang lelaki dengan perempuan yang menyusu kemudian ini namanya adik-beradik susuan. Ataupun sebaliknya pula. Tadi mak kepada lelaki menyusukan budak perempuan tu. Yang ini mak kepada perempuan. Ya. Maknanya budak lelaki yang lain pula daripada mana-mana keluarga datang pergi nyusu pada mak si perempuan tadi. Jadi budak lelaki ini dengan anak dia yang ada perempuan dikira sebagai adik-beradik susuan. Itu yang asas. Ya. Okey, atau kita menyusu dengan ibunya, atau kita dan perempuan yang lain sama-sama menyusu dengan seorang perempuan.
Ataupun kategori yang ketiga ni, budak lelaki ni dari keluarga lain. Budak perempuan ni, baby perempuan ni daripada keluarga lain. Dia pergi menyusu daripada satu ibu yang tak ada kaitan dengan kedua-dua ni tadi. Faham tak? Ya, maknanya Mamat ni, baby yang lelaki ni dihantar menyusu dengan seorang perempuan, Siti, Makcik Siti contohnya. Makcik Siti ni bukan mak kandung baby ni, baby lelaki ni. Dan Makcik Siti ni juga bukan ibu kandung kepada baby perempuan ni. Lepas tu mari pula seorang datang lagi baby perempuan daripada pihak lain, keluarga lain, nyusu pada Makcik Siti. Ya, hakikat asalnya Makcik Siti ni bukan ibu kandung bagi kedua-dua baby ni. Jadi diorang menyusu kepada Makcik Siti, maka itu juga dikategori sebagai adik-beradik susuan. Walaupun tak ada kaitan ibu kandung mana-mana pihak. Jadi ada 3 kategori lah di situ. Okey, itu pun basic. Mudah faham. Boleh faham yang tu tuan-tuan? Sebelum kita masuk yang agak pening sikit. Yang mana? Sama juga, dikira bapa susuan. Dia mengikatnya ibu tu tadi. Ya. Bila tu saya ini lukislah juga, kena lukislah juga. Okey. PDPR. Sekarang kan PDPR kan. Okey, baik. Ni kita kata ibu susu lah. Okey. Okey, ni baby lelaki, baby perempuan. Ini datang daripada keluarga lain lah. Ini pun datang dari keluarga lain. Ini ibu susu. Ibu susu ni ada suami lah. Ya? Dia ada suami. Okey. Ni suami dia. Bila baby yang ini nyusu dengan ini, yang ini pun nyusu dengan ini dah tentu dia akan jadi ibu susu kepada ini dan ini. Secara tidak langsung, suami kepada ibu susu ni juga adalah bapa susu kepada kedua-dua budak ini. Jadi, bermakna yang ini tak boleh kahwin dengan yang ini. Yang ini dah tentulah tak boleh kahwin. Sama sebab ini ibu susu. Okey. Jelas okey. Baik. Kita pergi seterusnya. Jika seseorang perempuan menyusu dengan ibu kita, dia haram kita kahwini. Tu jelas Itu basic kan. Ya. Okey. Baik, jika seorang perempuan menyusu dengan ibu kita, okey, dia haram kita kahwini. Itu clear, basic. Namun kita halal mengahwini saudara perempuannya. Faham tak? Saya ulang lagi. Sebelum saya lukis. Jika seorang perempuan menyusu dengan ibu kita. Okey, saya lukis sini. Ni ibu susu. Okey. Okey. Ni anak kandung dia. Anak kandung. Ni anak kandung, bukan anak susu. Maknanya, ini dengan ini anak kandung. Okey. Lepas tu, dia kata apa? Mari seorang perempuan, baby perempuan. Daripada keluarga lain. Dia pun, yang baby perempuan ni ada adik-beradik lain. Ada adik-beradik lain. Ni adik dia yang perempuan, kedua, adik ketiga, adik keempat. Contoh. Tapi yang menyusunya yang ini seorang je. Dia pun menyusu dengan ibu susu ni. Okey. Adik pula. Kira anak
anak kandung lah kan. Anak kandung kepada yang menyusukan ni tak boleh kahwin dengan yang ini. Sebab adik-beradik susuan. Itu jelas kan? Itu asas. Tetapi dia yang anak laki ini boleh kahwin dengan adik-beradik kepada saudara susuan dia itu. Dengan syarat mereka ni tak menyusulah dengan ibu susu dia. Kebiasaannya mungkin seorang je kot nyusu kan. Wallahualam lah. Tapi biasanya mungkin tak ada satu keluarga tu dia hantar. Anak kedua pun hantar nyusu, anak ketiga pun hantar menyusu. Mungkin seorang je. Jadi faham tuan Okey. Ini haram kahwin dengan ini. Okey, ini dengan ini tak boleh kahwin. Sebab dia berkongsi ibu. Ini anak kandung kepada ini anak susuan kepada ini. Jadi semua ini, semua adik-beradik lelaki dia, kalau kata ibu susu ni ada 10 adik-beradik lelaki contohnya. 10 adik-beradik lelaki tu tak boleh kahwin dengan yang ini, yang seorang ini. Faham? Tapi mereka boleh berkahwin dengan adik-beradik kepada anak susuan dia ni. Ni saudara susuan dia ni. Jelas tuan-tuan? Boleh ni dah masuk satu level dah ni. Okey, saya ulang sekali lagi ya. Jika seseorang perempuan menyusu dengan ibu kita, dia haram kita kahwini. Namun kita ni lelaki halal mengahwini saudara perempuannya kerana mereka tidak menyusu dengan ibu kita. Prinsip dia. Baik. Tukar situasi pula. Jika kita menyusu dengan ibu seorang perempuan. Ni saya padam. Okey. Jika kita menyusu dengan ibu seorang perempuan. Tadi ibu lelaki. Kan? Sekarang ibu kepada perempuan. Maka kita haram mengahwini perempuan tersebut. Okey. Kita lukis balik. Ni ibu susu. Tapi ibu susu ni dia ibu kandung kepada pihak perempuan. Tadi ibu kandung kepada lelaki. Ini ibu kandung kepada perempuan. Okey, ada adik perempuan. Contohlah dia ada 5 anak perempuan lah. Makcik ni, kita kata makcik Siti lah. Contohnya. Dia ada 5 orang anak perempuan. 5 ni anak kandung dia lah. Anak kandung, bukan anak susuan. 5 ni anak kandung dia. Baik. Jika kita menyusu dengan ibu seorang perempuan, ni datang baby lelaki. Menyusu pada ibu perempuan ni. Okey. Maka kita haram mengahwini perempuan tersebut dan semua saudara perempuannya. Faham? Kita ni, yang ini, haram semua sekali ni tak boleh kahwin. Sebab apa tuan-tuan? Tadi, balik kan? Yang tadi, adik-beradik yang lelaki, macam mana kita kata tadi? Lelaki, semua lelaki, boleh kahwin dengan adik-beradik susuan yang perempuan tu lah. Sekarang ni situasi yang terbalik. Ibu susu tu ialah ibu kandung kepada perempuan. Kita lelaki menyusu kepada ibu susuan tu. Jadi yang ini haram berkahwin dengan semua sekali adik-beradik perempuan ni. Kenapa tuan-tuan? Dah ni dikira adik-beradik dia. Dan ini ibu kandung dia. Tak boleh lah kahwin.
walaupun kita kata yang ini tak menyusu dengan mak dia, dia tak timbul isu sebab ini ibu kandung. Yang tadi, faham tak? Yang tadi hanya anak yang mula-mula je nyusu dengan ibu susu tu. Yang lain nyusu tak? Tak nyusu. Jadi tak ada kait pun. Nampak? Yang ini, yang ini dia nyusu ke dengan mak dia tak nyusu ke dengan mak dia tetap ibu kandung. Semua ni ialah adik-beradik. Jadi kalau satu tak boleh kahwin, maknanya semua tak boleh kahwin. Melepas maknanya untuk yang ini tak boleh. Okey. Selesai yang tu. Baik. Okey. Namun, jika kita menyusu dengan ibu seorang perempuan, maka kita haram mengahwini perempuan tersebut dan semua saudara perempuan. Ini baby ini yang lelaki ni tak boleh kahwin dengan semua perempuan ni. Okey. Sambungannya apa? Namun, saudara kita ini dia ada adik-adik lelaki. Dia terbalik jugalah. Dia ada adik-adik lelaki satu, adik kedua, adik ketiga. Tapi adik-adik dia ni tak menyusu dengan sini. Hanya dia ni seorang je menyusu kat sini. Jadi yang ni ada kaitan tak dengan ini? Tak ada kaitan. Jadi yang ini boleh kahwin dengan mana-mana yang dia suka kat sini ni. Bukan maksudnya semua dia boleh kahwin. Semua tu maksudnya pilih satulah. Jangan kau kata aku nak kahwin semua sekali, empat-empat tu sekali. Tak boleh lah. Sebab tak boleh himpunkan sekali adik-beradik. Makna kata adik yang ni nyusu ni dia nak kahwin dengan yang sulung dia. Boleh? Tak ada masalah. Okey? Tu nampak. Dia pusing-pusing ke tuan-tuan. Jadi boleh faham itu ya? Jelas okey. Mana? Ni, ini. Tak ada masalah. Yang mana? Ini? Kahwin yang ini? Ni? Ini kahwin yang ni? Ini? Kahwin yang ni? Tak boleh? Boleh. Sebab tak ada kaitan. Kalau ini kahwin dengan ini. Macam mana? Nanti. Yang ni kahwin dengan mak. Okey. Ini sudah adik-beradik. Yang ni adik-beradik. Sekarang ni dia panggil apa? Panggil abang ke? Panggil bapak ke? Panggil apa? Dahsyat soalan. Okey. Kalau dia boleh kahwin dengan ini, okey. Ini boleh kahwin dengan ini boleh kahwin tak dengan ini? Iyalah, bukanlah cerita kalau ada suami. Masuk contoh dia ni ibu tunggal ke dia. Kalau dia ada suami tak boleh lah. Kau tuan-tuan kau cerita apa itu tak selesai masalah. So kalau dia kahwin dengan ini tadi, ibaratnya seolah-olah ini bapa kepada tiri lah, bapa tiri lah. Tak ada masalah. Okey, jelas tuan-tuan. Boleh tapi jarang, bukanlah jarang. Entahlah mungkin zaman sekarang ni sukarlah kita jumpa yang jenis susuan-susuan ni. Mungkin ada, mungkin ada. Tapi itulah kena tahu, selalu yang ada macam ni kat mana tuan-tuan? Dalam TV je. Kat drama aja dia. Cinta bercinta sakan, akhirnya mak ayah dia pergi jumpa-jumpa, katalah kenal. Ini koma ni adik-beradik susuan ni dulu masa kecil. Allah, udah bercinta 10 tahun bagai nak rak.
baru tahu adik-beradik susuan. Udah fras ya. Okey. Okey, selesai ya? Okey. Namun saudara kita halal mengahwininya dan semua saudara perempuannya kerana mereka tidak menyusu dengan ibu kita, dan saudara kita pula yang ini tidak menyusu dengan ibu perempuan. Maksudnya adik-beradik yang ini tak menyusu dengan ini. Jadi tak ada masalah, boleh kahwin. Okey, selesai. Baik, hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ummahatukumul lati arda'nakum wa akhawatukum minar radha'ah. Dan ibu-ibumu yang menyusui kamu dan saudara perempuan susuan kamu. Okey. Baik, jelas. Seterusnya yang ketiga, anak perempuan daripada saudara lelaki. Ya. Anak perempuan daripada saudara lelaki susuan. Dia begini tuan-tuan. Okey, ni ibu susuan. Okey. Lelaki menyusu, perempuan menyusu. Baik. Yang ketiga ialah anak perempuan daripada saudara lelaki susuan. Okey. Dia kahwin. Sekejap. Okey, anak perempuan. Ni ada anak perempuan ke sini. Anak perempuan daripada saudara lelaki susuan. Ya, tak boleh kahwin dengan ni. Ini adik-beradik susuan, dia tak boleh kahwin dengan anak perempuan kepada saudara lelaki susuan. Begitu juga anak perempuan saudara perempuan susuan. Anak lelaki kepada adik-beradik susuan yang perempuan pun tak boleh, adik-beradik susuan yang lelaki pun tak boleh juga. Okey. Kemudian 3 dengan keempat samalah, dia cuma pusing saja, pusing. Yang keempat 1 2 3 4 5. Ibu saudara susuan sebelah bapa. Itu sama macam tadilah, saya clear lah. Ibu saudara ni itu jelas macam ibu saudara kita lah. Macam ibu saudara kita. Ni ibu susuan. Ibu susuan ni ada adik-beradik. Mak saudara lah senang cerita. Jadi ni anak susuan tak boleh kahwin dengan ibu saudara susuan. Sama ada sebelah ibu ataupun dia ada suami, suami bapa susuan ini ada adik-beradik perempuan. Maknanya mak saudara susuan sebelah bapa dan juga mak saudara susuan sebelah ibu juga tak boleh kahwin. Haram kahwin. Iaitu perempuan yang menjadi saudara susuan kepada bapa. Perempuan yang menjadi saudara susuan kepada bapa dan ibu saudara susuan sebelah bapa. Iaitu perempuan yang menjadi saudara susuan kepada ibu. Ibu saudara perempuan sebelah bapa, jadi sebelah ibu. Itu sama macam yang haram dari sudut nasab keturunan tadi. Dan yang ketujuh, anak perempuan susuan, iaitu anak perempuan yang menyusu, anak perempuan yang menyusu dengan isteri kita, maka kita ialah bapa susuan kepada anak tersebut. Inilah. Ini bapa, ini perempuan menyusu kepada ibu susuan. Ini jadi bapa susuan. Bapa ni tak boleh nikah dengan anak susuan sebab dia menyusu dengan isteri dia. Dia akan jadi seperti anak kandung dia. Haramlah dia kahwin. Okey. Itulah 7 kategori dalam bab radha'ah, penyusuan, yang mana haram berkahwin atas sebab penyusuan. Oleh kerana bab penyusuan ni mungkin agak complicated. Jadi mana-mana pihak yang ada isu radha'ah ini, susuan ni,
perlu rujuklah kepada pihak berkaitan. Kami ni boleh kahwin ke, tak boleh kahwin ke? Sebab bimbang-bimbang. Dia tak faham hukum hakam, dia pun kahwin je. Sedangkan hakikatnya tak boleh berkahwin kerana haram dari sudut penyusuan ar-radha'ah. Okay, baik. Hal ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innar radha'ah tuharrimu ma yahrumu minal wiladah. Sesungguhnya susuan itu mengharamkan perkahwinan sebagaimana haram disebabkan kelahiran. Begitu juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi binti Hamzah la ta'illu li yahrumu minar radha' ma yahrumu minan nasab. Hiya bintu akhi minar radha'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang anak perempuan Hamzah. Dia tidak halal begitu disebabkan susuan, sebagaimana yang haram disebabkan keturunan yang nasab. Dia ialah anak perempuan saudara susuanku. Jadi adik-beradik susuan, saudara susuan ni haram sebagaimana yang nasab keturunan tadi, begitu juga dari sudut susuan ini. Okey. Seperti mana lelaki, seorang perempuan juga haram berkahwin dengan bapa susuan. Dia sebaliknya lah. Tadi cerita seorang belah perempuan ni cerita belah lelaki. Mana sebaliknya. Okey. Seperti mana lelaki, seorang perempuan juga haram berkahwin dengan bapa susuan, anak lelaki susuan, saudara lelaki susuan, anak lelaki kepada saudara susuan, bapa saudara susuan sebelah bapa dan bapa saudara susuan sebelah ibu. Dia maksud sebaliknya je lah. Macam tadi kita kata haram berkahwin, maknanya seorang lelaki haram berkahwin kepada ibu saudara susuan. Maka kalau perempuan pula terbalik je lah. Seorang perempuan haram berkahwin kepada bapa saudara susuan. Gitu lah. Dia terbalikkan je. Maksudnya sebaliknya. Okey tuan-tuan. Maka selesailah dalam bab penyusuan. Haram disebab penyusuan. Ada soalan sebelum kita masuk haram yang sementara? Tak ada? Ya. Orang lain yang hantar daripada majlis itu kena minta izin. Itu buat izin lah. Buat izin tak ada kait lah dengan ni. Maknanya isteri tetaplah kena minta izin dengan suami dia. Kalau suami tak bagi, berdosa lah maksudnya. Dari segi kalau dia nyusu juga secara senyap, hukum tu jalan juga. Maknanya dia dikira ibu susu. Tapi dari segi dia dengan suami tu dia berdosa sebab dia tak meminta izin kepada suaminya. Jadi sebab itu bab penyusuan ni bukan sewenang-wenang je lah kita nak nyusukan orang. Kadang-kadang orang dia ambil jalan mudah kan. Ambil jalan mudah. Okey? Dia anak dia dikira sebagai wati syubhah. Dia tidak dikira lah sebagai zina, macam kita kata macam istilah tersilap, dia tak tahu berlaku khilaf di situ. Syubhah di situ. Maka bila dia dapat tahu, dia kena segera farakkan perkahwinan itu. Segera farakkan perkahwinan itu. Dan dia tak bolehlah jadi bapa kepada ni sebab mereka ni haram berkahwin. Kandung, susuan. Kalau dia nak kahwin, dia ada ayah kandung tak? Dia ada ayah kandung tak? Tak, ni cerita yang mana ni? Okey, dia batal. Sebab tahu adik-beradik susuan. Okey.
Yang perempuan tu. Siapa bapa kandung dia? Anggaplah benda itu yang batal. Okey. Oh, anak yang tadi, anak kepada ni bukanlah pasangan yang dibatalkan perkahwinan tu. Anak dia tu yang anak wati syubhah tu lah. Kalau nak kahwin. Wali hakim. Wali hakim. Saya ingatkan yang difarak tadi tu, dia nak kahwin lain, siapa wali dia. Tu kena tengoklah siapa ayah kandung. Tapi dalam kes itu, ya, oleh kerana dilahirkan dalam keadaan wati syubhah, maka guna wali hakim. Sebab ayah tu tak boleh jadi ayah kandung. Ya, wali hakim. Dia kena ceritalah dengan pihak mahkamah bahawa mereka tu hasil perkahwinan yang tidak sah, yang difarakkan. Jadi secara tak langsung hukumnya ayah, istilah orang kata ayah biologi lah, sebab itu benih daripada ayah itu kan. Tapi dari segi syarak tak boleh, dia tak boleh jadi bapa. Ya. Bapa siapa? Okey, yang difarak tu lah, yang dipisahkan, okey. Tidak dapat. Sebab dia bukan nasab. Dia bukan nasab. Sama macam anak tak sah taraf, tuan-tuan. Ya. Dia kalau kan masa dia time dia azan berhenti. Tapi tak apalah, pasal tengah seronok tanya soalan ni, ya. Ada azan handphone pula. Tapi tak apalah, pasal ni handphone kan, kita terus je lah. Ya. Baik, dia sama isunya. Sama macam anak tak sah taraf yang biasa ni. Usah ceritalah, yang itu agak complicated. Itu mereka ni adik-beradik susuan, bernikah tanpa sedar. Kemudian dia tahu, dia pun farak. Jadi anak dia ni adakah dapat, itu cerita agak complicated. Kita cerita yang mudah macam ni lah. Mereka terlanjur, laki perempuan ni terlanjur, terlanjur, mengandung dan salin. Jadi tak boleh nak dinasabkan dengan ayah ni tadi. Sebab dia dah mengandung sebelum nikah, ataupun kurang daripada 6 bulan selepas tarikh nikah. Okey. Anak pertama tak sah taraf. Tapi anak kedua, ketiga lepas tu okeylah, tak ada masalah. Oleh kerana tak sah taraf, dari segi nasab dia tak boleh nasabkan. Tak boleh nasab, tak boleh binkan dengan ayah tadi. Jadi bayang kalau kata mak ayah dia ada harta, meninggal. Samalah isu macam tadi tu, kalau ikutkan sebenarnya. Sebab dia bukan nasab. Itu bukan bapa kandung kamu. Faham tak, tuan-tuan? Sama isu macam yang wati syubhah tadi lah. Sebab itu bukan bapa kandung dia. Dia tidak boleh dibinkan. Maka dia bukan anak kandung kepada si bapa ni tadi. Bubarkan. Tak boleh. Tak boleh. Nak bin apa? Pasal mereka kahwin tak sah. Mereka hakikatnya tak boleh berkahwin. Bila tak boleh berkahwin, walaupun difarak, tetap tak boleh nasab. Ini hakikatnya, laki perempuan, mereka tak boleh kahwin. Kita katalah, ini abang kandung, ini adik kandung. Senang cerita macam itulah. Mereka kahwin juga. Hakikatnya tak boleh, haram. Kalau kahwin pun tak boleh, maknanya bila dapat anak, boleh dinasabkan tak? Tak boleh lah juga. Walaupun kita farakkan. Okey, bila farak, kita boleh lah bin. Tak boleh juga. Sebab penyelesaiannya bukan kena farakkan baru boleh bin. Boleh? Yalah, Okey, jadi benda macam ni, tuan-tuan, soalan yang ditanya ni sebenarnya yang itu banyak berlaku dalam masyarakat kita. Anak tak sah taraf, yang wati syubhah sebab susuan nikah susuan ni jarang-jarang dengar. Tapi anak tak sah taraf
sebab terlanjur berzina ni, itu selalu berlaku. Okey. Tak boleh. Susuan dia tak berkait dengan wali. Ya. Susuan tak boleh kait dengan wali. Contohnya, ini, okey, ni perempuan ni nyusu kat sini. Okey, ini bapa susuan. Katalah bapa dia dah meninggal. Bapa nak kahwin. Bapa dia dah meninggal. Boleh tak dia jadi wali? Boleh tak? Tak boleh. Walaupun dia seperti adik-beradik, maknanya dia seperti bapa kandung, haram kahwin dengan dia, ya. Tapi dari sudut kewalian dia tidak terbabit. Dari sudut turutan wali dia tak ada kaitan tentang susuan ni. Dia hanya kaitan dengan satu bapa atau satu ibu atau seibu sebapa. Dia kaitan itu je. Dia tak ada kaitan tentang ibu susuan dan sebagainya lah. Okey. Jelas tuan-tuan? Ada soalan lah? Ada satu lagi tajuk sehingga kita tangguh lah. Tajuk yang lah ni ialah haram sementara. Kita dah bincang 3 tajuk yang mula-mula tu cabang kepada haram dikahwini selama-lamanya. Mu'abbad, selama-lamanya. Walau apa pun jadi, kamu haram kahwin dengan ni. Ya? Ada 3, iaitu sebab keturunan, nasab. Yang kedua, sebab persemendaan, musyawarah. Yang ketiga, sebab penyusuan, ar-radha'ah. Selesai 3 sebab. Yang seterusnya ialah bab iaitu haram sementara. Dia haram kahwin dengan orang ni, sementara je. Kalau sebab tu hilang, dia boleh kahwin. Itu kita sambung nantilah, ya, pada bulan hadapan, ya. Contohnya lah, saya bagi satu dia punya point dia. Orang yang haram dikahwin sementara iaitu bermadu saudara, wa antajma'u bainal ukhtain. Dia menghimpunkan adik-beradik tu kahwin sekali. Tak boleh. Dia ada 5 adik-beradik perempuan. Kita tak boleh kahwin dengan semua tu serentak, ataupun kalau tak serentak pun dalam masa yang berbeza, tapi dia semua tu masih isteri dia. Faham tak? Faham tak tuan-tuan? Ini nak cerita tajuk yang akan datang lah. Saja bagi hint dia. Saya bagi clue je, satu point je. Ya, sebab orang yang haram dikahwini sementara ni, dia ada berapa sebab? Ada 7. Itu kita bincang. Satu je saya bagi point. Contohnya, haram menghimpunkan saudara perempuan tu sekali kita kahwin. Contohnya, hari ni kita kahwin dengan kakak dia, kakak yang sulung. Tiba-tiba dah duduk rumah mertua tu, berkenan pula dengan adik nombor 2 pula. Kita pula nak kahwin yang nombor 2. Boleh tak? Boleh tak? Ketika itu haram kita kahwin dengan adik dia nombor 2. Tapi bersifat sementara. Sementaranya masa bila? Sementara kita masih lagi suami kepada kakak dia tu. Kalau kakak dia dah meninggal atau dah cerai dengan kakak dia, boleh tak kahwin dengan adik yang kedua tu? Boleh. Itu maksudnya sementara. Faham? Nak lebih faham, bulan depan kita masuk tajuk tu. Wallahu a'lam. Okey. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawtal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tangguh dengan tasbih kafar dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. من أصنع الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق تواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.